Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Connie Grace Ujan dan ini ringkas 10 edisi 16 Mei 2023. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tuan Pen Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib hadir ke Majlis Jamuan Negeri sempena istiadat pembukaan penggal kedua Sidang Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19. Turut hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Puan Sri Datuk Ahmad Jumani Tun Tuanku Bujang. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Ibu Pertiwiku dan diteruskan dengan persembahan oleh Simfoni Orkestra Negeri Sarawak dan Zephyr Dance Studio. Jamuan turut dimeriahkan dengan persembahan oleh Max Kueh, Afif, Alia Tenor, Yude dan Hafizah yang menyampaikan seleksi lagu seperti Don't Want Miss a Thing, Jikalau Abang Rindu dan Berkikis Bulu Betis. Persidangan DUN Sarawak ke-19 akan berlangsung selama 8 hari hingga 24 Mei ini. Antara lain, sidang akan menyaksikan pembentangan 3 rang undang-undang RUU termasuk RUU Perbekalan Tambahan Kurungan 2022-2023, RUU Perbekalan Tambahan Kurungan 2023 dan RUU Majlis Kraf Tangan Sarawak 2023. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tuan Pen Sri Abdul Taib Mahmud menzahirkan rasa bangga dengan kejayaan Sarawak menarik banyak pelaburan menerusi ekonomi baharu berasaskan teknologi hijau. Menurutnya, ekonomi baharu yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg itu merupakan strategi yang mampu meningkatkan ekonomi dan pendapatan Sarawak. Banyak inisiatif pembangunan strategik seperti ekonomi digital telah melonjakkan ekonomi Sarawak. Saya gembira kerana kerajaan Sarawak meneroka ekonomi baru. Strategi ini mampu meningkatkan ekonomi dan hasil Sarawak. Pada masa sama, beliau turut menyambut baik usaha Kerajaan Sarawak meningkatkan penyelidikan dan pembangunan ke atas sumber asli Sarawak yang dilihat mampu menyumbang kepada pendapatan negeri. Beliau turut mengucapkan syabas kepada Kerajaan Sarawak kerana berjaya memulihkan ekonomi yang terkesan akibat COVID-19, khususnya menerusi pakej bantuan khas Sarawakku Sayang. Pembangunan ekonomi baru dan kestabilan politik yang disentuh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada Konvensyen Kerajaan Perpaduan baru-baru ini adalah tepat pada masanya. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Datuk Abdullah Saidol menyifatkan ucapan Abang Johari jelas menyeru agar Kerajaan Persekutuan terus berfungsi dengan stabil, efisien dan produktif. Seruan Premier ialah kerana beliau tidak mahu negara ketinggalan dari segi daya saing dalam pengstrukturan ekonomi baru dan pembangunan jika dibanding negara-negara jiran yang agresif dalam pelaksanaan polisi-polisi ekonomi terkini dan pelaburan kewangan yang menjadikan usaha pemulihan ekonomi di negara jiran lebih menarik di mata pelabur asing. Tambahnya, beliau turut mentafsirkan perkara yang tersirat dalam ucapan Abang Johari mengenai harapan bahawa polemik-polemik politik yang meresahkan masyarakat perlu dihentikan demi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan segera. Kerajaan Sarawak yang dipimpin GPS akan terus menjunjung titah yang di-Pertuan Agong agar perubahan kerajaan perpaduan ini akan menstabilkan suasana politik dan urusan pentadbiran negara didahulukan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai ucapan Premier Sarawak pada konvensyen di Kuala Lumpur baru-baru ini.
Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan meminda Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 tahun ini untuk menyediakan peruntukan geran penjagaan kanak-kanak kepada wanita yang kembali bekerja. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, geran 1 bulan itu bersamaan 80% daripada gaji bulanan yang diinsyuranskan akan diberikan kepada kira-kira 136,800 wanita yang akan kembali bekerja selepas cuti bersalin panjang berjumlah 290 juta ringgit. Jelas Nancy, usaha berterusan sedang diambil kerajaan untuk merapatkan jurang gender bermula dengan pelindungan dan manfaat untuk wanita dalam tenaga kerja. Selain itu, Nancy berkata Akta Kerja Pindaan 2022 memperkenalkan beberapa perubahan ketara terhadap akta sebelum ini yang bertujuan memberi manfaat kepada pekerja dan majikan di Malaysia termasuk meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga kerja. Selain itu, akta itu juga memperkenalkan seksyen baru yang melarang majikan daripada memberhentikan pekerja hamil atau mengalami penyakit yang timbul akibat kehamilannya. Dalam rancangan Malaysia ke-12, Nancy berkata kerajaan berhasrat meningkatkan penyertaan pekerja wanita kepada 59% menjelang 2025. Kerajaan akan membantu projek-projek perumahan yang dihentikan sementara pembinaannya semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengelak menjadi projek sakit atau terbengkalai. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sekiranya kerajaan tidak membantu, ia dibimbangi akan menjadikan masalah itu lebih buruk menyebabkan jumlah projek perumahan yang sakit, lewat dan terbengkalai melebihi 1,000 pada tahun ini. Sebab itu saya selaku pengurusi Jawatankuasa Task Force yang menumpukan kepada projek lewat sakit dan terbengkalai ini, hasrat kami yang paling penting adalah nak mengurangkan kemungkinan projek ini jatuh lewat ataupun sakit. Jadi perkara ini sebab itu sementara saya menumpukan kepada projek yang dah ada masalah, projek-projek yang sihat ini kita kena pastikan perjalanannya itu berjalan lancar seperti yang dirangka lah. Jadi untuk data sebagai contoh, memang ujuran kami selepas tempoh PKP ini tahun ini sekiranya tidak disusun dengan baik, memang projek lewat sakit dan terbengkalai ini boleh mencecah melebihi 1,000 jumlah projek. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas merasmikan Perumahan Penjawat Awam Malaysia PPAM Pangsapuri Seri Permata di Johor Bahru pada Sabtu. Beliau yang juga pengerusi Task Force Projek Perumahan Sakit dan Terbengkalai berkata, ketika ini terdapat 365 projek perumahan sakit dan lebih 100 projek perumahan lewat disiapkan mengikut jadual. Katanya antara masalah yang timbul sebelum ini antaranya ketiadaan pekerja di tapak-tapak pembinaan selepas PKP. Sedikit perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 3 mangsa terbunuh, 13 lagi cedera. Manakala lebih 1,000 bangunan mengalami kerosakan akibat taufan Mocha yang melanda barat Myanmar pada Ahad. Bagaimanapun, kem pelarian untuk golongan Muslim Rohingya dari Myanmar yang terletak di tenggara Bangladesh itu terselamat daripada ribut berkenaan walaupun banyak pondok buluh mengalami kerosakan. Daerah Rakhine pula dilanda ribut dengan kelajuan angin sehingga 210 km sejam dan menerbangkan bumbung rumah. Lebih 850 kediaman, 64 sekolah dan 14 fasiliti kesihatan serta 7 menara telekomunikasi di Myanmar musnah atau rosak disebabkan ribut berkenaan menjadikan kejadian berkenaan antara bencana alam paling buruk berbanding tahun-tahun yang lalu. Pejabat Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OCHA berkata kira-kira 6 juta orang di rantau itu memerlukan bantuan kemanusiaan sebelum berlakunya ribut termasuk 1.2 juta orang yang kehilangan tempat tinggal akibat persengketaan etnik. Sebelum taufan Mocha melanda, kira-kira 400,000 orang dipindahkan di Myanmar dan Bangladesh ketika pihak berkuasa dan agensi bantuan bertungkus lumus mengelak berlakunya kemalangan jiwa. Media tempatan melaporkan majoriti bangunan di Sittwe rosak termasuk hospital utama yang kehilangan bahagian bumbungnya. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dalam kebakaran di sebuah asrama 4 tingkat di Wellington, New Zealand.
Menurut pihak berkuasa, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 12.30 tengah malam membabitkan kebakaran di asrama Lufa Lodge. Semasa kejadian, seramai 94 orang dipercayai berada di dalam asrama berkenaan. Puluhan orang berjaya diselamatkan dari bangunan itu, tetapi polis berkata sebilangan individu masih tidak dapat dikesan. Dalam pada itu, Perdana Menteri New Zealand Chris Hipkins memberi amaran jumlah kematian mungkin meningkat. Sekurang-kurangnya 20 jentera bomba terlibat membantu memadamkan api dan kebakaran berjaya dikawal pada jam 4 pagi. Punca kebakaran masih disiasat. Sekian ringkas 10 untuk jam ini. Sempena Minggu Perpaduan pada 20 hingga 26 Mei ini di Waterfront Kuching, nantikan siaran luar kami bersama personaliti TVS bermula jam 10 pagi. Jemput datang beramai-ramai, sama-sama kita memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2023. Jumpa anda di sana. TVS menginspirasi duniamu. Saya Koni Grace Ujan. Salam hormat dan sayu kenal.